Alhamdulillah kita kembali ke Assalamualaikum. Jadi seperti yang penonton tahu kan, seminggu dua ni trending, viral, tular kisah kehidupan rumah tangga selebriti kan. Dimadukanlah, minta cerai lah. Sebabnya apa? Kadang-kadang mungkin kita zaman sekarang ni kita tak berapa faham, kita tak berapa cakna bab munakahat, bab asas rumah tangga. Ini yang kita nak bincangkan dengan tajuknya Munakahat Asas Rumah Tangga bersama dengan Ustaz Muhammad Sabri Nordin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Sihat-sihat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cik Anan apa khabar? Saya Alhamdulillah sihat. Seronok jumpa orang Perak ni. Kan? Orang Perak juga ya? Ya, orang Perak juga kan. Allah Akbar. Jadi bila orang duduk orang Perak ni kita cakap Perak je lah ya. Boleh kan. Jadi Ustaz, mungkin ialah untuk orang kata permulaannya, pengenalannya mungkin boleh kongsikan mengenai muqaddimah fiqh munakahat ni. Apa yang penonton perlu faham berkaitan dengan fiqh munakahat ni? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada host Anan ya, Encik Anan. Hari ini saya tak nak bincangkan tentang definisi dan sebagainya. Itu kita belajar dalam bab yang khas lah ya. Cuma secara asasnya bila kita sebut tentang munakahat, dia tak lari daripada 3 perkara asas. Yang pertama ialah bincang tentang perkara sebelum daripada berkahwin. Yang kedua, semasa berkahwin. Yang ketiga, selepas berkahwin. Jadi bab munakahat dia bincang 3 perkara ni je. Okey. Apa yang ada sebelum berkahwin? Sebelum berkahwin biasanya kita mulakan dengan proses merisik. Ya. Selepas merisik Kita bertunang. Ya, proses meminang. So di dalam bab munakahat ni dia akan bincang tentang bagaimana nak merisik, siapa yang boleh merisik. Biasa kita kalau nak pergi merisik kita hantar siapa pergi merisik? Mak ayah tu kot. Mak ayah lah tak? Tapi sebenarnya merisik ni yang boleh merisik hanyalah orang lelaki. Pengantin lelaki tu. Bagi orang lelaki hanya pengantin lelaki saja yang boleh pergi merisik. Ayah jangan hantar. Silap hari bulan dapat ke ayah. Betul. Maka yang nak pergi merisik ni dah tentu kalau selain daripada pengantin lelaki adalah orang perempuan. Kerana apa? Kerana orang perempuan saja yang boleh melihat perkara-perkara yang ada pada orang perempuan. Betul. Ya. Orang lelaki nak tengok lebih-lebih sekarang, tak boleh. Tak boleh, betul. Jadi dia kena belajar proses-proses merisik itu. Jadi kalau kita belajar dalam bab munakahat, dia akan ceritakan secara detail ya, apakah proses-proses merisik yang boleh dibuat dan apakah proses yang tak boleh dibuat. Satu. Yang kedua, bila nak merisik ni, apa yang kita nak risik? Kebanyakan kita hari ni kalau pergi merisik kabur dulu tak? Assalamualaikum ni, insya-Allah sekian-sekian hari bulan kami nak datang merisik. Cuba kita tanya dengan orang di bahagian keselamatan. Dema nak pergi buat risikan, ada tak kabur dekat musuh? Tak ada. Memang main terjah aja. Main terjah dah. Patutnya itu jugalah proses merisik bagi seorang perempuan yang nak dipinang oleh pihak lelaki. Tapi kita hari ni sudah tersilap langkah. Ya, ngabur dulu. Atau pergi nengok tak adalah rupa mana yang kita harapkan. Jadilah indah khabar dari rupa dah. Betul. Itu proses sebelum daripada berkahwin. Semasa berkahwin pula. Ya, semasa berkahwin. Dia ada 2 situasi lah semasa berkahwin. Yang pertama, ketika proses akad nikah tu. Yang kedua, semasa melayari alam rumah tangga. Baik, ketika proses akad nikah tu, biasa Cik Anan pergi tengok majlis akad nikah tak? Dalam majlis akad nikah tu apa yang kita tengok? Apa yang kita tengok selalunya memang selalu fokus dekat lafaz nikah tu lah. Lafaz nikah tengok berapa kali lafaznya kan. Okey. Dia ada 2 situasi lah. Yang pertama, kalau orang perempuan, biasanya kalau dia tengok majlis akad nikah, agak-agak apa dia tengok? Kalau orang perempuan tak tahu lah Ustaz. Dia tengok pengantin lelaki. Tengok calon suami dia lah. Tak. Dia tengok pengantin lelaki yang pertamanya, yang pentingnya bukan suami dia. Allah. Betul ya? Betul. Orang perempuan dia tengok majlis akad nikah, mesti dia tengok siapa pengantin lelaki tu. Alhamdulillah bukan suami aku. Okey, itu yang pertama. Orang lelaki biasa kalau dia pergi majlis akad nikah, dia tengok makanan je. Ya, betul. Tapi yang sepatutnya dalam proses majlis akad nikah seperti Cik Adnan sebut tadi, kita kena tengok lafaz ijab kabul tu. Adakah lafaz ijab kabul tadi diterima ataupun tidak? Banyak yang berlaku dalam masyarakat kita,
sehingga kadang-kadang menyusahkan pengantin. Sedangkan proses akad nikah sebenarnya tak susah. Betul? Qabil tu nikah, teman terima nikahnya. Udah selesai lah. Betul. Sah akad nikah. Tapi udah sebut, tadi mas kahwin tak berapa dengar lah. Mas kahwin tadi perlahan menong. Ada mas kahwin yang tak sama antara pengantin lelaki, antara lafaz hijab dengan lafaz qabul. Tak sama. Tak sah, ulang balik. Sampai 15 kali. Jam pengantin. Kesian dia. Udah berpeluh. Itulah. Aircon tak pasang pun udah sejuk berbenar dah. Allah. Itu pasal kita kena belajar bab munakahat. Nah. Jadi itu proses yang kedua. Yang ketiga, iaitulah selepas daripada berkahwin. Selepas berkahwin ada dua. Yang pertama iaitulah jika sekiranya melalui proses perceraian. Apa yang patut dibuat? Ya, bergaduh start daripada lepas isyak. Sampai pukul 12 malam. Ya. Tak ada terlafaz perkataan cerai. Adakah suami boleh duduk sekali lagi kat rumah tu? Ya, maka akan dibincangkan hukum-hukum ini, ya. Ataupun ia kena keluar salah seorang. Siapa yang nak keluar? Suami keluar ke isteri yang keluar? Ya. Kebanyakan kita hari ni isteri dihalau keluar daripada rumah. Allah. Kesian ulah dah ada anak OKU, ya. Halau pula keluar rumah. Tengah malam pula hujan kenyai-kenyai. Ini adalah suatu perkara yang tak sepatutnya berlaku di dalam masyarakat kita. Itu pastinya kita kena belajar bab munakahat ini. Ya, supaya munakahat ini kita ada ilmu dan juga kita boleh mudahkan orang lain. Ya, janganlah kita ngikut-ngikut orang je. Bila berlaku satu masalah dalam rumah tangga, hentam kat media sosial. Ya. Lepas tu netizen macam-macam lah cerita. Daripada atas sampai ke bawah kita tengok pun pening. Allah, betul. Sebab yang kadang-kadang apa yang dikomen tu tak sama pun dengan apa yang dianjurkan oleh agama kita. Betul. Nyudahnya cadang-cadang nak membina masjid ni mencari pahala. Rupanya dapat bala. Allah. Kenapa rupa itu? Kerana tidak belajar bab munakahat sebaik mungkin. InsyaAllah. Itu sebab pentingnya kena belajar bab munakahat ni. Kan, jadi perbincangan panjang lebar tu saya harapnya penonton fahamlah betapa pentingnya bab munakahat. Bukannya kalau macam nak kahwin, pergi kursus kahwin. Tak. Ada ilmu ni kita kena terapkan dalam diri anak-anak kita supaya mereka nanti generasi yang akan berkahwin, yang akan melahirkan generasi Rabbani, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak berhenti rehat seketika. والحمد لله ولا إله
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Okey, kita nak sambung balik perbincangan kita pasal munakahat asas rumah tangga ni bersama dengan Ustaz Muhammad Asabri Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Adin. Jadi Ustaz, kenapa kita ni perlu orang kata duk ulang kaji bab munakahat ni, dan mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kenapa penyebabnya ijab kabul itu terbatal. Nak tahu juga tu. Baik, Cik Adnan. Biasanya kalau bab solat, bab solat kita belajar daripada mana? Daripada zaman budak dulu dah. Daripada kecil-kecil Daripada zaman dulu. budak, daripada kecil. Sampai hari ni ngaji bab solat tak habis lagi. Betul? Sedangkan solat tu 5 hari, satu hari 5 waktu, 5 sehari waktu. semalam itu je. Tak. Tapi bab munakahat ni, berapa lama kita belajar? Asalnya sekejap aja. Atau nak nikah kerusuh 2 hari, Itu je je dah. lah. Lepas tu Rabban Tebin. Mana mahu begitu. Sebab itu kita kena belajar bab munakahat ini dengan sebaik mungkin. Ya. Tapi kadang-kadang timbullah masyarakat kita. Bila nak anjurkan majlis ataupun kuliah bab munakahat ni, teman dah nikah, teman tak berani kata. Allah, itu dipikirnya. Itu dipikirnya. Patutnya bila kita sebut bab munakahat ni, kita nak belajar proses yang kita bincang tadi. Dia ada proses sebelum nikah, semasa nikah, selepas nikah. Itu pasal kita kena belajar. Ya, sebab itulah masjid dan surau hari ni kalau kita lihat pun kurang benar orang bincang bab munakahat. Betul. Sebab itu masjid dan surau, bila hari ni kita dah bincang buka minda hari ni, insya-Allah lepas ni masjid dengan surau kena anjurlah. Betul. Ya, bukan sekadar kerusuh nikah 2 hari tu, nanti Rabban Tebin lima berkantin. Itulah ya, pasalnya. nikah kejap je udah bergaduh. Ya. Baik. Hari ni tadi kita lihat juga dalam media sosial, ya, udah nikah di luar dan sebagainya, udah nak minta cerai dan sebagainya, ya. Sebenarnya bila berlaku proses perkahwinan tu, kita kena bincang, adakah nikah itu sah ataupun tidak. Ya. Yang ni yang patut kita tengok. Begitu juga bila kita hadir ke majlis akad nikah, yang ni yang kita kena tengok. Adakah nikah itu sah ataupun tidak. Bagaimanakah nikah itu boleh sah ataupun tidak? Ya. Tidak lain dan tidak bukan, dia berpandukan kepada 5 rukun nikah tu. Kita biasanya bila kita sebut rukun nikah ni, ya, kita ingat 5 tu aja. Cik Ana ingat tak? Gantin lelaki, ganti perempuan, wali, saksi, ijab kabul. Ijab dan kabul. Tapi ibarat macam dah kalau kita nak semayang tak? Bila kita nak semayang, syarat sah semayang tu kena ada wuduk tak? Bila kita nak ambil wuduk, ada rukun-rukun wuduk dia. Betul. Rukun wuduk ada 6 tak? Yang pertamanya niat, basuh muka, basuh tangan, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki. Kemudian yang ke-6, tertib. So setiap 6 rukun wuduk ni dia ada syarat-syarat dia. Sebagai contoh, kita nak ambil wuduk, basuh muka tak? Rukun wuduk yang kedua basuh muka. Baik, basuh muka tu ada tak syarat dia? Ada syarat dia. Iaitulah rata air daripada tempat tumbuh rambut sampai ke bawah dagu. Daripada anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Tiba-tiba anak kita yang darjah 5 tu ngambil wuduk, basuh muka, tak kena anak telinga. Sah tak basuh muka dia? Tak sah lah kan? Tak sah. Bila tak sah basuh muka, tak sah wuduk. Betul. Bila tak sah wuduk semayang, Tak sah. tak sah. Begitu juga dengan rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Setiap 5 rukun nikah ni tadi ada syarat-syarat dia. Kalau tak cukup salah satu syaratnya, ya, sah tak rukun yang berkenaan? Tak sah rukun yang berkenaan. Bila tak sah rukun yang berkenaan, sah tak nikah? Tak sah nikah. Bila tak sah nikah, malam karang tidur sekali. Apa hubungan tu? Allah. Hubungan yang tak sah. Yang tak sah. Takdir Allah Ta'ala 9 bulan 10 hari akan datang. Lahir seorang kanak-kanak. Allah. Apa status anak ni? Anak yang tak sah taraf lah. Itu pasal kita kena ngaji bab munakahat ni. Baik. Hari ni kita nak bincang 5 rukun atau asas 5 rukun nikah ini. Supaya apa? Supaya kita dapat ngelakkan dia daripada perkahwinan yang tidak sah. Baik. Rukun yang pertama ialah pengantin lelaki. Pengantin lelaki ada syarat dia. Cik Ana dah kahwin belum? Belum lagi. Cik Ana kena belajar. Yang pertama, syarat pengantin lelaki yang pertamanya berakal. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, bukan mahjur alaih bisafi. Yang kelima, ni syarat penting lah. Yang kelima, pengantin lelaki hendaklah mengetahui bahawa perempuan yang dia nak menikah itu adalah perempuan yang halal. Ini syarat pengantin lelaki.
Tapi hari ni kebanyakan kita lihat ada juga pengantin lelaki yang tak tahu bahawa pengantin perempuan tadi itu halal ataupun tidak, untuk dia nikah. Siapakah perempuan yang halal? Siapakah perempuan yang haram dia nikah? Maka perempuan yang haram dia nikah ini boleh berlaku dalam 7 sebab. Nah, tak? Yang pertama, haram sebab nasab keturunan. Yang kedua, haram dengan sebab susuan ataupun radha. Yang ketiga, haram dengan sebab berambil-ambilan. Yang keempat, haram dengan sebab li'an. Lima, haram dengan sebab persemendaan. Yang keenam, haram dengan sebab kafirah. Yang ketujuh, haram dengan sebab hamba sahaya. So ada 7 sebab. Jadi orang lelaki kena kuasai ni. Ya. Jangan pula sekarang dia nikah, tengok-tengok perempuan yang dia nikah itu adalah perempuan yang haram dia nikah. Itu syarat pengantin lelaki. Tapi rasanya tak ramai pengantin lelaki tahu bahawa tugas bagi dia adalah kena mengetahui pengantin perempuan yang dia nikah itulah pengantin perempuan yang halal. Gamak-gamaknya waktu nak akad nikah tu, kalau Tok Kadi tanyalah kepada pengantin lelaki, Mika tahu tak siapa perempuan yang halal Mika nikah, siapa perempuan yang halal Mika nikah? Udah pening. Sekarang udahlah, mulalah orang kata apa tu Kadi nikah je lah, banyak benar pula soalannya. Itu tanggungjawab dia. Betul. Ya, sebagai pengantin lelaki dia kena tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sekiranya pengantin lelaki ni tadi dia tidak berakal, sebab syarat pengantin lelaki mestilah berakal. Kalau dia tidak berakal, boleh tak dia nikah? Orang gila. Teman nak nikah juga, apa hal pula abang long je nikah, teman gila ni pun nak nikah juga. Nak lagi pula yang kata yang gila nak menikah. Allah. Satunya gila sebab hilang akal nak nikah, yang satu gila nak nikah. Nikah je hari-hari dah bincang kan. Padahal sembang kat kedai kopi, kaban TV bising kopi itu je lah, berani tak juga. Orang yang senyap-senyap tiba-tiba udah balik bawa pasang. Okey. Yang tu yang pertama tak. Tapi Ustaz, macam ni lah Ustaz. Sebabnya perbincangan bab munakahat ni kalau ikutkan memang panjang Ustaz. Kan kepanjang, rasanya kena ada session lain. Kena session lain. Boleh insya-Allah. Kan sebabnya kita nak tahu juga sebab ustaz ni daripada Yayasan Adin. Nak tahu juga kan apa sebenarnya Yayasan Adin, apa yang diorang buat. Kan nak tahu juga. Baik insya-Allah. Terima kasih. Bila kita bincang bab munakahat ni, apa tujuan tadi? Cik Anan dah sebutlah. Antara tujuan kita nak bincang bab munakahat ni adalah untuk melahirkan generasi bertakwa. Jadi kami di Yayasan Adin juga adalah dalam usaha untuk melahirkan generasi bertakwa. Yayasan Adin ini merupakan sebuah badan bukan kerajaan yang menteraskan kebajikan. Tapi hardcore bisnes kita ialah menguruskan perjalanan Mahat Tahfiz. Setakat ini kita ada 26 buah Mahat Tahfiz. Masya-Allah. Kita ada Mahat Tahfiz di peringkat sekolah rendah. Kita ada Mahat Tahfiz di peringkat menengah rendah. Kita ada Mahat Tahfiz di peringkat menengah atas. Kita ada Tahfiz vocational. Dan kita juga ada program Tahfiz di peringkat diploma. Yang mana program diploma ini kita kerjasama dengan Darul Quran Jakim. Special Cik Anan. Program diploma ni, yuran pengajian percuma. Ui, ya Allah seronoknya. Daripada mana kita boleh nguruskan ni? Untuk makluman kita bersama bahawa semua 26 buah Mak Tahfiz ini adalah merupakan wakaf orang ramai. Kami Yayasan Adin ni adalah tukang untuk imarahkan aja. Ya. Orang nanya juga, kenapa ustaz tak buat sendiri? Atau nanti kalau teman meninggal, siapa nak nguruskan? Betul. Baik kita letakkan di bawah yayasan ini, di bawah satu organisasi ini. Kalaulah kita yang nguruskan hari ini udah tak mandang, udah dijemput oleh Allah Ta'ala, maka ada tim lain yang akan uruskan. Betul. Jadi wakaf tuan-tuan itu akan terus berjalan dengan baik. Itu Yayasan Adin. Ya. Jadi dalam kita nak menguruskan Mahat Tahfiz sebanyak 26 buah cawangan ini, tentulah memerlukan kos yang tinggi. Betul. Mana maunya kita bagi pendidikan yang percuma. Kita ada 125 orang pelajar asnaf. Ya, pelajar asnaf ni kita tak ambil yuran. Ya, kalau yang bukan asnaf tadi, kita hanya ambil kos sara hidup je. Makan, minum, penginapan. Untuk tahun 2022, 350 je sebulan. Allah, murah. Makan, minum, penginapan. Belajar diploma tu. Ya, diploma diiktiraf, ada MQA. Masya-Allah. Ya. Tapi kalau untuk tahun 2023 ni kos banyak meningkat dak. Kita naikkan sikit. 380. Itu mana nak cari? Betul. Ya.
Itu yang pertama, tak? Jadi oleh yang demikian kita menyerulah kepada masyarakat, marilah bersama-sama dengan kami. Ya, marilah sama-sama kita berinfak, marilah sama-sama kita berwakaf. Mudah-mudahan ya dengan infak dan wakaf ini ya, dapat kita bangunkan satu generasi yang baik, satu generasi yang bertakwa. Ya, kalau kita nak bab munakahat tadi tak, anak dah tak pandang. Gila betul. Ya, nak suruh tok lelaki nikah lagi sekarang udah melompat pula satu dunia dah. Jadi cara yang terbaik ialah ya kita berwakaf dan juga berinfak, dapat pahala sama je untuk membangunkan akhlak, membangunkan masyarakat kita sebagai masyarakat yang bertakwa. Masya Allah, itu dia. Jadi kalau penonton nak tahu macam mana nak berinfak, berwakaf, bersedekah bersama dengan Yayasan Adin ni, maklumat tertera di kaca TV anda. Kalau boleh laksanakan ibadah anda sekarang, jangan tunggu Ramadan nanti. Kan, kalau boleh kita kutip pahala daripada sekarang. Kita nak sama-sama membantu Yayasan Adin membina generasi Rabbani. Tapi Ustaz, Ya, baik. jangan berhenti sampai sini Ustaz. Nanti datang lagi TV Hijrah, kita nak sambung bab munakahat tadi. Seronok benar ke ngaji bab nikahan? Seronok Ustaz. Bila kita belajar ni, kita tahu kita seronok. Baik, Bukan seronok nak nikah banyak. Seronok kita nak tahu proses tu. Baik, Jadi baik, kita tadi berhenti bab lelaki yang gila. Baru pengantin lelaki tak habis lagi. Oh, tak habis lagi? Tak habis lagi. Tak habis 5 lagi. rukun tu panjang menor nak Panjang kita bincang menor. lagi. InsyaAllah dalam kuliah akan Next. datang. Next kena datang Ustaz, insya-Allah. Jadi InsyaAllah, penonton, baik. kita nak berhenti rehat seketika, tapi jangan ke mana-mana. Kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la